And saya tanyalah dia kan. Lepas tu senpai, ya kita lelaki, kita perlukan perempuan kan. Dia bagi tahu macam tak ada point untuk dia kahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana channel ni bersifat podcast. Saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya dulu bekerja dan juga belajar dekat Jepun. So dalam video kali ni saya nak cerita kepada anda satu pengalaman saya duduk di sana, jumpa dengan orang-orang muda dekat sana yang tak nak bekerja sepenuh masa. Mereka lebih rela bekerja bekerja sambilan. Jadi dekat Jepun ni saya ada buat satu part-time. Part-time dekat Jepun kita panggil dia sebagai arubaito. A-R-U-B-A-I-T-O. Itu perkataan yang anda kena hafal dalam video kali ni. Arubaito. Jadi saya ada buat satu arubaito cuci bangunan. Cuci bangunan ni maksudnya kita kena mop, lepas tu kita kena kita kena sapu, lepas tu kita kena mop, lepas tu kita kena wax. Untuk sapu dan juga mop tu saya boleh buat, tapi untuk wax senior Jepun saya yang kena buat lah. Part time ni memang kita cakap part time ni dia tak selazat part time yang saya buat sebelum ni, iaitu kutip sampah dari taman ke taman, tak ada. Ini part time yang kita pergi dekat tempat-tempat tuition macam tu. Sehari saya akan dapat sekitar 8,000 yen. 8,000 yen ni lebih kurang dalam 200 something lah kot, ataupun 300 lah kot sekarang. So dia punya apa kita cakap, dia punya gaji tu tak lumayan sangat. Tapi saya jumpa dengan seorang senior yang dia tak mesra. Senior ni dia banyak berdiam diri, dia banyak buat kerja dia. Tapi ada ketika kita sembang jugalah. Yelah, kita kerja dengan dia 2 kali seminggu macam tu, mestilah ada waktu kita nak sembang juga kan. Tapi nama dia saya tak ingat. Nama dia saya tak ingat. Saya ada tanya dia, kenapa dia tak ada kerja lain ke? Dia dah tua, tapi tak adalah tua sangat, tapi berdasarkan pemerhatian saya dia dalam 30 something macam tu. Dia tak ada kerja lain ke? Saya tanya. Dia pun bagi tahu yang dia tak ada kerja lain, dia memang buat part time je. Ada beberapa part time yang dia buat. So saya macam pelik lah, kenapa tak kerja macam orang biasa, ataupun dekat Jepun kita panggil dia sebagai salaryman. Dia pun bagi tahu yang tak ada sebab untuk dia kerja secara full time. Saya pelik lah kan. Sepatutnya bila dah habis belajar kenalah full time. Kenapa tak nak kerja sebagai full timer kan? Dia bagi tahu sebab dia. Yang pertama dia cakap kalau kerja full time sekalipun dia tak akan dapat beli rumah. Ni dia bagi tahulah. Yang kedua, dekat Jepun ni cukai dia terlampau tinggi. Macam contoh, gaji saya ketika tu ialah 200,000 yen, yang dapat dekat saya ialah 170,000 yen sahaja. Tu belum tolak lagi lah yang lain-lain. Maksudnya 300,000 yen, 30,000 yen dah ditolak untuk teks sahaja. Dan teks tu dia banyak bagi benefit kepada warga tua. Sebagai contoh, kalau kita nak naik bas dekat Jepun, kita kena bayar lah amount yang kita sepatutnya bayar kan. Tapi kalau orang tua, warga emas Jepun naik, mereka naik dengan percuma. Percuma dari mana? Daripada duit orang muda tadilah yang bayar teks. Sedangkan kalau kita tengokkan balik secara keseluruhan, yang tak ada duit sebenarnya orang muda. Yang dah tua sebenarnya dah kaya sebenarnya kan. That's why dekat Jepun ada banyak sagishi, ada banyak orang-orang yang scam orang tua ni. Macam contoh ore-ore sagi. Ore-ore sagi ni maybe saya cerita pada next time, tapi basically dia scam orang tua lah. Okay, balik pada topik kita. So dia bagi tahu sebab yang pertama, dia kerja keras macam mana sekalipun dia takkan dapat beli rumah. Sebab harga rumah dekat Tokyo memang melampau mahal lah. Dia tak nak keluar dari Tokyo sebab dia memang membesar dekat situ. Lepas tu dia bagi tahu dengan dia tak suka disebabkan teks yang tinggi. Lepas tu dia bagi tahu lagi, dengan apa yang dia dapat sekarang, lebih kurang dalam 150,000 yen sebulan macam tu, dengan part-time yang dia buat, dia dah boleh cover hidup dia. Dah boleh bayar rumah dia duduk seorang diri, dia dah boleh bayar makan dia, boleh bayar pengangkutan, dan ada sedikit duit simpanan. Itu saja, dah mencukupi. Bagi dia dah good enough. And saya tanyalah dia kan, lepas tu senpai, ya kita lelaki, kita perlukan perempuan kan. Dia bagi tahu macam tak ada point untuk dia kahwin. Saya macam, liberal gila mamat ni.
Lepas tu dia bagi tahulah, yang pertama kalau nak benda tu dia boleh cari. Tak kisahlah bayar perempuan ke macam mana, tapi dia cakap kalau dia nak benda tu dia boleh bayar. Itu yang pertama. Yang kedua dia bagi tahu bila berkahwin ni nanti kena ada anak. Jadi ada anak dia punya beban akan naik lagi dan sebagainya. Dan atas dasar culture kerja dekat Jepun menakutkan, kita cakap teruk. So dia tak berminat lah untuk kerja dekat Jepun. Sebut tentang culture Jepun ni, culture kerja dekat Jepun ni, saya dekat company saya ada 3 department. Department makanan, department environment dan juga department metal. Basically department metal dan juga environment ni kita consider dia sebagai satu lah. Kerja dia lebih kurang sama saja. Dan department makanan ni dia berhadapan dengan customer yang bersifat jumut sikit, pakcik-pakcik yang kerja dekat restoran, owner restoran yang memang kerja dia macam tu sahaja. Jadi memang saya boleh nampak perbezaan culture walaupun dalam company yang sama. Culture department metal yang saya duduk dengan culture department makanan totally different. Macam saya, kalau saya buat silap, macam contohlah saya pergi dengan bos besar, pergi dekat satu kilang yang jauh dia 2 jam perjalanan macam tu, saya tertidur, bos saya akan gelak-gelak. Dia bagi, oi apa ni tidur kan, mana boleh dengan bos tidur, dia akan sound macam tu. Ataupun kalau saya buat silap, dia akan bagi tahu don't mind kan. Don't mind ni adalah singkatan kepada don't mind. Jadi dia jadi don't mind. DONMAI, don't mind kan. Tapi kawan saya dia pernah buat silap. Dia dari department makanan. Dia buat silap saya tengok daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang dia kena duduk tepi senior dia tu telan caci maki non stop. Bakayaro, panjang gila lah dia kena caci maki. Malam tu kawan saya down, dia datang dekat rumah saya, dia cerita semua benda, dia luah perasaan sajalah. But tapi saya keluar dari company tu, dia pun keluar sama. Dia buat insurance dekat Jepun lah. Dia buat insurance and dia jadi general manager. Memang power gila lah budak ni. So atas dasar tu kita balik kepada cerita senior saya tadi. Dia tak nak kerja full time lah. Dia cakap tak ada guna dia kerja full time. And benda ni adalah satu culture dekat Jepun sekarang. Atas dasar tu Jepun terpaksa import pekerja-pekerja dari negara lain untuk bekerja dengan mereka lah. Macam Malaysia pun ada sebenarnya skim tu, tapi disebabkan COVID-19 mereka tutup lah sebentar. Jadi itu sahaja. Nak cakap ini adalah dark side pun bukan dark side lah, tapi satu benda yang baru lah dekat Jepun. Cuma bila saya bercerita, sebab benda tu berlaku pada 2012 ataupun 2011, 2010. Jadi untuk 2022 ni benda tu dah tak baru lah. Memang culture biasa dekat Jepun. Nanti saya cerita pula, adakah orang Jepun ni loyal dengan company dia ataupun tidak. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.